Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat petang. Sebelum itu saya nak minta maklum. JB Syarif dengar suara saya? Boleh deh, dengar clear. Okey. Sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat petang. Salam Ramadan. Alhamdulillah pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada founder CDL kita, Datuk Amin Senin, penasihat CDL PGB Dr. Ehsan bin Ismail, pegawai teknikal pada petang ini Puan Hazwani, serta yang kita nantikan iaitu pembentang kita pada hari ini Tuan JB Syahril bin Osman. Itu juga saya ingin merakamkan ucapan selamat datang kepada semua para pegawai, pendidik maupun penonton yang mengikuti siaran kita pada petang ini melalui platform Zoom maupun YouTube. Pada petang ini saya uh, JB Syamsul bin Yahya daripada SK Kampung Buka akan mengambil alih sebagai moderator bagi perkongsian kita pada petang ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita rasa bertuah kerana kita diberikan peluang untuk kita mengikuti satu perkongsian daripada Tuan JB Syahril yang saya kenali memang antara yang guru besar yang penuh dedikasi serta hebat, yang mana beliau akan membuat perkongsian di atas tajuk R&R, Release and Reliever. Perkongsian ini saya harap akan menjadi panduan untuk kita, sama ada daripada pihak pentadbir, cikgu-cikgu, dan juga barisan kepimpinan yang berkaitan dengan pendidikan untuk mendapat sedikit input sebagai panduan untuk kita untuk melaksanakan tugas kita. Untuk itu, sebelum kita mulakan perkongsian kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Tuan JB Syahril ini, tak salah saya, perkongsian kali ketiga Tuan JB Syahril, no? Yang ketiga. Yang ketiga. Okey. Tuan JB Syahril ini antara guru besar yang hebatlah di Perak. Tak salah saya, kerja buat dia yang terkini tu penulisan modul plan tu. Tuan Ah, JB, ya betul. penulisan modul plan. Mana dia tuan-tuan dan perempuan nanti di sekolah apabila menerima nanti modul plan yang berkaitan matematik ni, antara penulis dia tu Tuan JB Syahril kita ni lah. Antara yang saya kenali, antara yang rusak yang hebatlah dalam Malaysia ni. So untuk tidak membuang masa, saya serahkan platform pada petang ini untuk Tuan JB Syahril untuk membuat perkongsian beliau. Dipersilakan Tuan. Okay, terima kasih Tuan Jibi Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Alhamdulillah pada petang ini kita diberi kesempatan lagi untuk bersama dalam perkongsian untuk sesi bersama dengan saya. Dan hari ini apa perkongsian nampak dia punya tajuk dia nampak catchy sikit. R&R. Ya, saya sedang buka dia punya ni slide. Okey, R&R, dan alhamdulillah pada petang ini untuk kali ketiga perkongsian, dan saya bersama berganding dengan baru dengan Tuan JB Syamsul yang dah banyak kali ya. Berapa kali dah? 4 kali rasanya, lagi banyak pada saya. Untuk perkongsian daripada Tuan JB Syamsul, dan hari ini kita nak buat bagaimana dalam perkongsian hari ini R&R itu boleh membantu dalam pengurusan sekolah ataupun memudahkan lagi guru-guru. Dan agak ni sikitlah hari ni dalam keadaan puasa mungkin rasa tak boleh sampai 4:30 kot rasanya. Tak apa ke GB Samsul kalau tak sampai 4:30? Boleh, boleh, boleh Tuan. Dugaan Dugaan. puasa lah. Bukan tak larat, takut sangkut tekak je.
Tajuk tu pun catchy lah tu, R&R. R&R. Nampak macam tempat makan pula. Okey. Baik, kita nak mulakan untuk sesi pada petang ni. Baik, saya perkenalkan dulu dari segi jumlah guru dan juga ataupun staf di sekolah saya. Saya kenalkan diri, mungkin ada yang first time bersama. Saya Syarif bin Osman daripada Guru Besar di SK Seri Samudra Manjung, Perak, dan merupakan salah sebuah sekolah program sekolah amanah yang dah capai tempoh matang. Jadi sepatutnya 6 tahun, kami dah capai awal lagi bagi tempoh matang, dan sekarang ni dalam proses melestarikan. Dan kami merupakan sekolah kohort 1 dan sekarang ni ada kohort 2. Di Manjung ada 3 sekolah, di Perak ada 4 termasuk MCKK, dan di Manjung ada 3 buah. Dan SK Seri Samudra adalah salah sebuah sekolah yang ada di Perak, yang di Manjung. Dan saya dibantu oleh 3 pentadbir, semua perempuan. Alhamdulillah, tiga-tiganya sangat committed, dan ada 40 orang guru yang membantu menguatkan lagi organisasi SK Seri Samudra. Dan tahun ni ada 713 murid. Ada pertambahan lagi murid. Setiap kelas dah ada 40 orang. Ada yang tak sampai 40, tapi maksimumnya 40 orang. Dan banyak sekolah yang sekolah-sekolah bandar masuklah yang terbaru ni, kita tengok ada sampai 50 orang satu kelas. Tak tahulah macam mana cikgu nak uruskan. Itulah kita kadang-kadang bersimpati dengan keadaan sekarang, yang mana dalam kelas bilangan murid yang terlampau ramai, yang tidak selesa kepada guru tersebut yang mengajar dan juga kepada murid-murid yang belajar. Baik, saya nak mulakan awal ni, nak kaitkan dengan amalan terbaik. Bila kita sebut tentang amalan terbaik, ini my personal opinion atau pendapat peribadi saya lah. Kalau sebut kepada amalan terbaik ni, kita boleh bagikan kepada 2 kategori. Ini yang saya buat amalan-amalan terbaik yang ada. Yang pertamanya dari segi masalah ataupun isu. Daripada masalah ataupun isu yang timbul, yang kita ambil sebagai, terutamanya pada awal tahun, yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai isu utama untuk kita selesaikan, di situ boleh melahirkan beberapa amalan baik kepada sekolah kita. Kita dapat selesaikan dan kita praktikkan, itu boleh dijadikan amalan baik. Dan bagi kategori masalah ataupun isu ni, saya letakkan 2 amalan baik yang kami sedang laksanakan, masih laksanakan, iaitu Zero to Hero dan juga Kad Biru. Dan yang keduanya, bagi kategori amalan terbaik ini adalah hala tuju pula. Hala tuju sekolah, di mana yang kita nak letakkan hala tuju kita. Jadi berdasarkan hala tuju itulah berlakunya ataupun timbulnya beberapa amalan baik yang kita boleh praktikkan di sekolah. Yang ada yang saya buat itu 1Q 1R, saya dah bentangkan dulu di dalam platform yang sama ni. Kemudian Smart Classroom, kemudian ada Sketches Berinovasi, dan seterusnya R&R untuk hari ini. Jadi semua itu adalah hala tuju saya yang fokus kepada digital classroom ataupun pendigitalan dalam organisasi. Jadi lahirlah amalan-amalan baik daripada kategori hala tuju. Jadi pada pendapat saya, bagi amalan terbaik yang kita nak laksanakan, kita bergantung kepada 2 perkara ini, iaitu masalah ataupun isu dan juga hala tuju sekolah kita. Dan bila kita tahu 2 perkara ini, kita asingkan, kita tak selarikan ataupun tak samakan, kita boleh nampak pergerakannya itu akan smooth dan kita rasa lebih mudah untuk capai, terutamanya dari segi hala tuju kita. Baik. Yang ni saya nak kaitkan dengan isu. Saya tunjukkan di mana isu utama bagi SK Seri Samudra yang kami letakkan. Yang pertama, apabila kita dah jumpa 2 perkara. Yang pertamanya iaitu peratus pelibatan murid tahap 2 dalam pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih di bawah 50%. Itu isu utama. Daripada isu tersebutlah kita buat beberapa tindakan, dan akhirnya berada program, dan program itu dijadikan sebagai amalan terbaik yang berterusan, bukan setakat itu saja. Okay? Jadi tindakan bagi isu tersebut adalah membentuk pasukan elit dan pelapis sekolah bagi pertandingan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, melibatkan ibu bapa dan komuniti. Jadi pencapaian akhir selepas kita
menjalankan tindakan ataupun program, kita dapati bahawa terdapat peningkatan yang agak baik, iaitu mencapai 61.04%, iaitu 409 penyertaan. Okay? Daripada 50%, kita tak nampak bahawa isunya ada sebahagian murid yang tak terlibat langsung dengan pertandingan. Jadi kita telah tingkatkan menjadi 61.04%. Okay? Itu yang pertama. Isu yang kedua iaitu peratus kehadiran murid ke sekolah agak rendah. Okay? Yang pertama tadi kita jadikan zero to hero dia punya program. Dan yang keduanya, peratus kehadiran murid ke sekolah agak rendah, iaitu kurang daripada 90%. Jadi kita letakkan tindakan ataupun program yang kita cuba jalankan adalah yang kita telah jalankan dan masih berjalan sehingga sekarang, iaitu mengadakan ziarah cakna, itu biasa kebanyakan sekolah ada buat, dan menarik minat ke sekolah melalui program kad biru. Ini pun saya dah bentangkan dalam slot yang sebelum ini. Jadi dua perkara ini iaitu isu yang kita dapat daripada persekitaran sekolah yang ada. Jadi kita akan jadikan sebagai panduan kita supaya kita dapat melahirkan program yang terbaik untuk kita dapatkan sebagai satu amalan terbaik sekolah, dan akhirnya kita boleh nampak bahawa program tersebut boleh mengatasi ataupun menyelesaikan isu yang timbul. Yang ini saya letakkan kategori tadi, iaitu dalam bidang ataupun dalam perkara isu ataupun masalah. Dan kalau nak lihat kepada pencapaian berdasarkan isu tadi, pencapaian iaitu penlibatan kor akademik bagi tahun 2023-2024, yang mana saya letakkan awal tadi iaitu cuma ada bawah 50% awalnya daripada TOV-nya. Jadi kita buat program dan kita buat beberapa perkara, beberapa amalan baik, dan juga beberapa yang kita boleh mengatasi masalah ataupun isu tersebut. Dan akhirnya pada tahun lepas, sesi lepas, kita berjaya melahirkan 409 daripada 670 murid, iaitu 61.04%. Di mana peringkat antarabangsa ada 35 orang, 35 penyertaan ataupun 35 murid yang terlibat. Kebangsaan ada 48, negeri 98 dan daerah 228. Jadi ini yang kita dapat jadikan sebagai satu platform di mana berdasarkan isu kita boleh cari program yang sesuai untuk mendapatkan jumlah penyertaan berdasarkan isu yang kita dapat tadi. Okay? Ini yang saya boleh kaitkan sendiri. Saya dapat bahawa sesuatu amalan terbaik bergantung kepada dua bahagian yang berbeza, iaitu isu dan juga hala tuju sekolah. Baik, untuk hari ini hala tuju sekolah, iaitu RNR, Relieve the Reliever. Okay? Saya tak letak RTR kan. Letak sedap sikit RNR, Relieve the Reliever. Maksudnya kita nak mengurangkan, nak selesakan kepada guru-guru yang relief. Okay? Baik. Baik, dari segi pengenalan program dulu. Yang ni nak kaitkan dengan MMI, iaitu melindungi masa instructional. Kita nak lindung masa sesi pengajaran kita, iaitu melindungi atau mengelakkan masa sebenar yang digunakan untuk pelaksanaan PDP yang berkesan daripada sebarang gangguan. Jadi kita nak lindung masa sesi pengajaran kita, PDP kita, dengan program yang dijalankan, MMI. Baik, penggunaan masa instructional yang berkesan akan menghasilkan sebaran ilmu dan kemahiran yang ditetapkan dalam sukatan pelajaran kepada semua murid. Pengurangan masa instructional akibat daripada pelbagai gangguan perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid dapat ditingkatkan. Jadi maksud MMI ini penting supaya murid kita akan mendapat ilmu ataupun mendapat sesi pengajaran yang berkesan. Jadi MMI ini banyak faktor yang MMI ini ditetapkan oleh kementerian, dan banyak faktor yang boleh menjadikan kesan kepada MMI kita melalui beberapa isu-isu yang timbul. Jadi saya akan tunjukkan sebentar lagi. Baik. Ini faktor penyebab. Antara isu-isu menyebabkan pembaziran masa instructional dan tidak dapat digunakan dengan sebaik mungkin kerana di mana MMI itu tidak dapat dilindungi adalah yang pertamanya, guru tiada di sekolah. Ini mana-mana pun berlaku. Okay? Tiada di sekolah atas faktor MC ataupun CRK ataupun tugas-tugas rasmi di sekolah ataupun
tugas-tugas tidak rasmi. Ada saja yang akan setiap hari, terutamanya guru sekolah yang besar. Sekolah yang besar memang kita akan nampak setiap hari ada. Kalau sekolah yang kecil, kadang-kadang ada belas-belas orang guru, kita jarang lah kita jumpa setiap hari itu ada. Tapi di sekolah besar akan ada hari-hari, sama ada guru tu MC ataupun CRK akan berlaku. Baik, yang keduanya, guru berada di sekolah tetapi tiada di dalam kelas. Ini pun kita memang kita semua bila sebut tentang keadaan guru sama ada dalam kelas ataupun tak ada ni memang kita nampak berlaku. Kita perlu akui berdasarkan situasi sekarang terutama dengan program ada di sekolah tetapi tak dapat masuk ke kelas dengan program yang ada ataupun ada beberapa perkara yang uh, berlaku yang tak dapat dielakkan. Jadi akan berlaku guru berada di sekolah tetapi tiada di dalam kelas. Yang ketiga, guru masuk ke kelas tetapi tidak mengajar. Ada juga. Okay? Guru masuk ke kelas tapi tidak mengajar. Adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perkara ini sama ada dia tak bersedia ke apa ke, ada juga yang berlaku. Yang keempat, pengurusan bilik darjah sama ada dari segi guru tersebut ada di dalam kelas, kemudian mengajar tapi pengurusan dia tak cekap, ya, masih lagi ada perkara-perkara yang tak boleh menyebabkan dia mengajar dengan berkesan, ada juga berlaku di situ iaitu pengurusan bilik darjah yang tak berapa sistematik ataupun sebagainya. Yang kelimanya, kesediaan guru melaksanakan pengajaran, masuk ke kelas, ada dalam kelas pengurusan bilik darjah baik tetapi belum bersedia untuk mengajar. Sebab apa? Kurangnya persediaan. Itu salah satu. Dan seterusnya, adanya acara rasmi atau tidak rasmi sekolah. Ini sebahagian. Ada banyak lagi isu yang menyebabkan tidak berlakunya MMI, tidak berlakunya melindungi masa instruksional. Jadi ini sebahagiannya. Tetapi saya nak fokus kepada isu utama yang saya nak letakkan kenapa lahirnya RNR ini. Dari segi perkara isu-isu tadi, saya tak nak letakkan kepada isu yang berlaku. Saya nak letakkan pada isu utama di sini iaitu apabila MMI, apabila berlakunya isu-isu guru tak masuk ataupun yang saya sebutkan tadi, maka akan berlakulah guru ganti, akan adalah guru ganti, okey, akan tersenarailah kelas-kelas relief. Okey, di situlah yang saya nak jadikan sebagai isu utama. Iaitu pertamanya bebanan tugas guru ganti. Kita semua maklum bahawa semua guru telah mempunyai jadual waktu mengajar sendiri dan bilangan waktu yang banyak. Guru yang ditugaskan untuk mengganti akan terbeban dengan kelas wajib dan kelas ganti. Ini menyebabkan guru terlibat tiada waktu rehat yang berkualiti pada hari tersebut. Kita perlu akui, terutamanya dalam situasi sekarang di mana ramai sangat ataupun banyak sangat sekolah yang kekurangan guru. Sekolah saya pun kurang lagi 3, tak cukup lagi. Jadi tak cukup maksudnya perlu lagi guru-guru yang terpaksa cover ataupun ada kelas-kelas relief. Jadi itu yang kita nak bantu, nak meringankan beban-beban guru ni supaya tak terbeban dengan jadual yang sepatutnya. Mungkin ada sampai 30 waktu, 32 waktu. Beban pula dengan kelas ganti ataupun kelas relief. Itu yang pertama. Yang kedua, isu utamanya adalah pembelajaran murid terjejas. Murid tidak dapat menerima PDP daripada guru mata pelajaran, guru mata pelajaran tersebut iaitu guru yang sepatutnya dan berkemungkinan silibus tidak sempat dihabiskan. Ini bila berlaku ketika banyak ataupun ramainya guru yang keluar ke uh, terlibat dengan sukan ataupun pertandingan-pertandingan co-curriculum, maka ramailah guru yang terpaksa keluar menjadi pengadil, menjadi guru pengiring dan sebagainya. Akhirnya pembelajaran murid terjejas. Dua isu utama inilah yang melahirnya RNR. Yang pertama untuk mengurangkan beban tugas guru ganti. Yang keduanya supaya memastikan pembelajaran murid tidak terjejas. Jadi isu ini dapat melahirkan tiga objektif, iaitu yang pertamanya mengurangkan beban guru ganti kelas relief, yang kedua memastikan murid terus menerima pengajaran yang berkualiti, dan yang ketiga guru bertanggungjawab terhadap setiap kelas yang ditinggalkan. Jadi objektifnya bagi program ini adalah mengurangkan beban guru, memastikan murid terus menerima pengajaran berkualiti, yang ketiganya guru yang keluar yang terlibat dengan apa-apa tugasan dia terus bertanggungjawab terhadap setiap kelas yang ditinggalkan. Okey, ini adalah objektif yang saya letakkan bagi program RNR.
Baik, bagaimana pelaksanaan program? Okay. Yang pertama, yang ni simple je, semua orang boleh buat, tak ada masalah. Cuma environment kita tak sama, keadaan kita tak sama. Sekolah saya dengan sekolah tuan-tuan puan mungkin tak sama dari segi environment, jadi boleh diubah sesuai. Tetapi konsepnya adalah sama, iaitu mengurangkan beban guru. Okey, itu yang utamanya. Tetapi cara pendekatan mungkin agak berbeza. Dia punya berdasarkan environment ataupun berdasarkan persekitaran sekolah masing-masing dan juga kemudahan yang ada di sekolah masing-masing. Baik. Yang pertamanya, create group dalam aplikasi Telegram. Tujuannya supaya mudah diakses dan tidak menjejaskan data telefon guru. Itu yang pertama dari segi pelaksanaannya. Sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana step dia. Yang kedua adalah untuk menetapkan kumpulan mengikut kelas supaya memudahkan guru ganti mendapatkan bahan. Jadi kita createkan satu grup dan dalam grup tu ada pula kelas-kelas, kumpulan-kumpulan mengikut kelas. Jadi semua bahan ataupun yang diperlukan dalam kelas relief nanti, guru tetap juga akan relief. Guru yang berkenaan tetap juga akan keluar. Tetapi program ini adalah untuk membantu guru yang terpaksa relief itu untuk menjimat ataupun untuk mengurangkan beban tugasan mereka, okey? Dan juga untuk membantu murid di dalam kelas yang ditinggalkan. Baik. Yang ketiga, menetapkan kaedah perkongsian bahan di dalam aplikasi Telegram supaya selaras dan lebih kemas. Jadi di sini peranan kepada pentadbir untuk menetapkan. Kita nak buat satu kumpulan, satu grup dalam aplikasi Telegram. Dah ada kumpulan, ikut kumpulan-kumpulan dah cukup, semua ada. Cikgu ikut kumpulan ini. Dan kita perlu menetapkan pula kaedah perkongsian supaya selaras. Tak adalah kita masuk dengan pelbagai bahan dan akhirnya jadi cacah merbah di dalam perkongsian tersebut ataupun di dalam grup tersebut. Dan yang keempat, guru ganti akan menggunakan bahan yang dikongsikan oleh guru terlibat. Jika guru tiada, guru terlibat ini adalah guru yang tiada di sekolah ataupun guru yang keluar. Jadi, pelaksanaannya adalah prosesnya macam ini. Jadi, cikgu boleh, tuan-tuan boleh gunakan kaedah yang sama ataupun ubah sikit mengikut kesesuaian di sekolah masing-masing. Okey? Baik. Baik, ini cara nak buat. Semua dah cakap dah. Dalam Telegram ni memang dah expert kan. Cuma kita nak gunakan sebaik mungkin Telegram ini supaya boleh dijadikan platform untuk kita buat perkongsian dan juga gunakan untuk kita buat amalan baik kita. Baik. Yang pertama kita kena buat new group. Di sini kita tulis yang ni saya punya sekolah ni, iaitu R&R, Relieve the Reliever. Kemudian selepas kita dah buat new group, dah masukkan semua ahli ataupun semua kita punya guru, kita create pula di sini. Kan di sini bahagian ni, kalau nampak pergerakan cursor ni, di bahagian topik tu kita kena highlightkan. Kita kena klik supaya dia menyala. Tujuannya supaya kita boleh buat subtopik ataupun topik-topik. Dan akhirnya akan berlaku ataupun jadi macam ini. Okay? Ini yang disebut kumpulan tadi. Jadi di sini ada kumpulan untuk tahun 1. Jadi guru-guru yang relief tahun 1, dia akan buka ke bahagian ini untuk ambil bahan daripada guru yang terlibat yang meninggalkan bahan untuk kelas dia. Jadi ikut tahun. Jadi kita ada sampai tahun 6 dan general ni kita boleh edit dengan perkataan lain, makluman ataupun maklumat asas ataupun maklumat umum kita boleh letakkan di sini. Mungkin kita boleh letakkan senarai guru yang relief pada waktu tersebut. Mungkin PK1 boleh masukkan guru relief pada hari tersebut. Jadi, guru-guru yang terlibat akan ambil bahan daripada sini. Okey? Baik. Bila nak sebut ambil bahan ni, mungkin kata macam mana nak mengajar kalau bahan tu dia bagi dalam bentuk soft copy. Sebab tu saya kata bergantung kepada keadaan sekolah kita. Di sekolah saya, semua kelas ada televisyen. Semua ada smart TV. Bila dah ada smart TV, sebab saya punya hala tuju adalah menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang pendigitalan. Maksudnya menjadikan smart school. Dah jadikan smart classroom, saya nak besarkan jadi smart school. Maksudnya semuanya dalam bentuk digital. Dan bila dah ada televisyen, maksudnya saya nak gunakan semaksimum mungkin televisyen yang ada. Bukan sekadar mengajar, cikgu tersebut masuk dan mengajar, tak. Tapi kita gunakan juga untuk perkara-perkara yang lain. Okay? Jadi, smart classroom dah berlaku, dah ada 33 unit dalam sekolah
dan semua kelas ada smart TV. Dan yang keduanya, di sekolah ini juga ada studio rakaman. Okay, ada satu bilik yang kami jadikan sebagai studio rakaman. Tujuan dia adalah untuk merakam sesi pengajaran guru. Okay, guru-guru akan merakam video mereka sendiri dan dihimpunkan dalam satu YouTube sekolah, iaitu TV Sketches kami ada satu, dan semua bahan tersebut akan dikumpulkan di situ. Baik. Bahan itu boleh diakses oleh guru, boleh diakses oleh murid, boleh diakses oleh penjaga. Dan juga bahan tersebut juga boleh digunakan oleh guru-guru untuk sesi pengajaran mereka. Jadi, dua perkara ini penting sebabnya bila ada TV, ada video, kita boleh gunakan dalam digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran. Baik, selain pada guru yang melahirkan video mereka sendiri, video mereka juga boleh digunakan dalam kelas relief. Itu yang disebut relief the reliever. Okay? Maksudnya mengurangkan ataupun mengurangkan beban bagi guru-guru yang relief ini dengan menggunakan bahan yang disediakan sendiri. Okay? Okay. Baik. Bila kita tengok sini, ini hasil dia. Ini hasil di mana guru-guru telah menghasilkan video mereka sendiri. Okay? Mengikut subjek-subjek mereka dan mengikut subtopik yang mereka ajar. Dan daripada bahan-bahan inilah mereka gunakan untuk sesi pengajaran mereka sendiri. Okay? Dan bahan-bahan ini juga dimasukkan di dalam TV Sketches di mana semua bahan dimasukkan di situ dan guru boleh akses sendiri. Okay? Guru boleh akses sendiri dan murid juga boleh akses bahan-bahan yang ada dalam TV Sketches. Jadi ini yang kami sedang melaksanakan. Okay? Bukan sikit. Maksudnya dia ambil jangka masa yang lama sebabnya kita perlu juga ada bahan yang banyak supaya dia boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dan juga bahan sesi pengajaran. Okey? Baik. Seterusnya, okey. Inilah yang dikatakan relief the reliever. Bila kita dah buat, okey, dah buat tahun 1 hingga tahun 6 di sini, dan ini saya buat contoh saya mengajar matematik, tajuk dia penukaran unit. Yang nak mengurangkan beban guru yang relief adalah kita masukkan video. Letakkan link video. Kenapa letak link video? Sebab guru yang relief masuk dalam kelas, dia cuma buka saja Telegram dan seterusnya buka kelas yang dia relief dan buka terus link video menggunakan Smart TV yang ada dalam kelas. Guru tersebut boleh jalankan ataupun buat kerja dia, buat kerja dia sendiri tanpa membebankan dia lagi untuk membuat ataupun mengajar bagi kelas yang dia relief. Boleh nampak tak? Okay? Jadi maksudnya di sini, dia cuma pasang saja, klik pada link berdasarkan tajuk yang disediakan oleh guru yang keluar tadi, yang terpaksa keluar tadi. Jadi dia cuma klik link dan video itu akan terpasang dan murid akan belajar berdasarkan video guru tersebut di dalam television, dalam Smart TV. So, maksudnya guru relief tak pening kepala dah. Okay? Tak pening kepala dah. Sebabnya guru relief dia cuma masuk dan dia cuma selesaikan buka television, pasang video dan bagi saja murid tu belajar. Jadi tak perlu dia nak pening kepala macam mana nak mengajar ni kan. Itu yang saya kata ini berlaku di peringkat sekolah saya sebabnya bahan ataupun kemudahan dah ada. Bila kemudahan dah ada, sebab itu saya letak hala tuju saya adalah pendigitalan, kan, digitalkan sekolah. Jadi saya gunakan mengikut hala tuju saya dan ini sebahagian daripada hala tuju saya. Okay? Jadi guru tak perlu terbeban dengan menyediakan bahan ataupun guru yang dah ada perlu keluar, tak perlu nak pergi photostat, tak perlu nak buat modul, tak perlu. Dia cuma masukkan link dan boleh masukkan bahan secara soft copy, murid boleh tengok dekat skrin dan terus buat catatan ataupun kerja. Tetapi berdasarkan topik yang mereka ajar. Tak bolehlah masuk ikut suka. Tak bolehlah masuk ikut suka. Dan tak semestinya video yang ditayangkan itu adalah video mereka sendiri. Katakan tak sempat nak siapkan video. Mereka boleh ambil daripada YouTube beribu-ribu video yang ada berdasarkan topik yang mereka nak.
Okey, sebab tu pentingnya saya selalu sebut kepada cikgu-cikgu saya, buatlah video. Ini salah satu kita punya tinggalan kita. Apabila kita dah mati, inilah tinggalan kita untuk orang ramai guna. Okey, sebabnya video-video itu akan digunakan oleh orang lain, oleh cikgu, oleh murid. Okay? Jadi bila kita buat, kita rajin buat video, masukkan dalam YouTube, kongsikan. Akhirnya itulah yang menjadi amal jariah kita. Okay? Saya selalu sebut pada cikgu-cikgu saya supaya jangan istilah jangan malas dalam buat video kan istilah ni. Jangan malas dalam buat video. Saya sendiri pun buat juga. Saya buat TikTok, saya buat YouTube. Okay? Tujuan dia supaya itulah peninggalan saya nanti supaya orang lain boleh gunakan sebagai amal jariah. Baik, bila dah masuk situ, ini contoh saya punya. Dan ini contoh pula, katakanlah Ustazah Siti Fauziah ni tak hadir. Mungkin ada program lain. Baik, masa waktu pengajarannya adalah pendidikan Islam iaitu akidah. Dan waktu ini beliau ada sendiri video yang disediakan. Jadi dimasukkan di dalam Telegram tadi, dia cuma tugas bagi guru ataupun tugas bagi guru relief adalah pasang sahaja video yang ditinggalkan itu. Jadi tak membebankan siapa-siapa. Dan rasanya guru relief pun tak ada masalah. Kalau sebelum ni mungkin isu utamanya dapat je jadual relief, masing-masing mengeluh, jenuh kan. Dalam masa penuh 30 waktu seminggu, 30 waktu ataupun hari tersebut penuh dengan jadual, tiba-tiba kena pula relief kan. Jadi kita tak nak bebankan guru dengan berbagai tugasan dan juga berbagai ataupun banyak sangat dia punya kelas nanti. Okay? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Fauziah binti Muhammad Noor. Hari ini saya akan menceritakan tentang akidah dengan tajuk Al-Mali. Baiklah, sedang melihat pameran, iaitu pameran planet-planet yang berada di atas galaksinya. Baiklah, murid-murid, mari kita baca dan fikirkan. Kita nak tahu yang lebih lanjut, mari kita lihat video ini. Video ini adalah salah satu maklumat tambahan ya, murid-murid untuk kamu. Mari kita lihat. Sebenarnya, kalau kita lihat bukan pada kedudukan sebenar, planet-planet tersebut nampak sama besar. Tetapi apabila disusun mengikut sainnya, rupa-rupanya matahari ini lebih besar daripada bumi. Okey, itu contohnya. Jadi maksudnya di sini, guru tersebut dia boleh buat video umpama dia berinteraksi dengan murid dia sendiri. Saya bagi dua pilihan, saya bagi tahu pada cikgu-cikgu saya, buat video umpama kita berinteraksi dengan murid kita. Yang kedua, dia boleh buat video, cikgu kita boleh buat video tetapi dia anggap bahawa video itu adalah guna untuk umum. Tapi saya galakkan guna untuk umum lah supaya orang lain tak anggap yang dia berada dalam dia menggunakan video untuk kelas ni saja kan. Jadi kita boleh buat pendekatan yang masing-masing punya pendekatan. Yang pentingnya penghasilan video tersebut. Jadi setiap video tu kita boleh drag sampai 10 minit. Okay? Dia bergantung kepada situasi ataupun keadaan. Dari 10 minit kita boleh letak dalam video tu ataupun boleh kurangkan. Tetapi video tersebut kan kita selalu boleh ulang. Jadi guru yang relief ini adalah tugasnya adalah untuk pasang video, dibuat kerja dia sendiri. Kemudian dia boleh pula ulang video tersebut supaya murid boleh tengok video ustazah dia mengajar, dia boleh tengok cikgu dia mengajar, dia boleh tengok siapa yang saja yang mengajar, tetapi dia boleh dapat ilmu secara pengulangan tersebut dan selepas itu bolehlah kita lampirkan dengan latihan. Okey. Baik, ini contoh. Okey, contoh macam ni. Kalau cikgu Nur Hasinah ni buat untuk dua integriti. Mungkin daripada video tersebut, mungkin walaupun buat dalam masa 5 minit ataupun tak sampai 10 minit, tetapi memerlukan berulang kali sesi pengajaran. Boleh tayang beberapa kali dan seterusnya boleh disertakan dengan lampiran secara soft copy juga, masukkan di dalam
Telegram tu juga, maksudnya ada video, ada lampiran, latihan dan seterusnya. Selepas habis video, kita cuma tayangkan saja bentuk lampiran ini ataupun latihan ini di television. Tak perlu pun kita nak print out. Tak perlu pun nak print out. Okay? Jadi, maksudnya di sini kita boleh bagi pada murid akan selesaikan di situ. Okey. Nampak tak dia punya kaedah dia? Okey. Jadi di sini yang kita kata yang sebut paperless, and then di sini adalah kaedah digitalization ataupun pendigitalan pembelajaran kita, dan inilah yang saya cuba jadikan amalan baik ini sebagai memenuhi hala tuju saya. Saya menyiapkan, saya masuk ke sekolah ini pada 2021 hujung. Saya mula 2022 dan di situlah saya mulanya untuk melengkapkan keseluruhan sekolah tersebut dengan televisyen, dengan total keseluruhannya lebih kurang 70,000 kos dan 70,000 untuk dapatkan televisyen saja. Dan dalam masa 1 tahun, tahun lepas 2023 memang dah dapat keseluruhan memenuhi kehendak saya, semua kelas dan juga bilik-bilik khas. Dan lebih kurang 5,000 untuk buat bilik untuk rakaman, recording. Dan di situlah tertubuhnya pasukan-pasukan untuk buat recording ataupun buat video, termasuklah murid-murid yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Jadi ini yang ke arah ke digitalkan keseluruhannya. Ini adalah salah satunya, menggunakan sebaik mungkin bahan yang ada, kemudahan yang ada supaya dapat dimanfaatkan bersama. Dan ini satu lagi, Cikgu Nabil ini mengajar dalam bahasa Melayu, tata bahasa. Jadi mengikut tajuk. Tajuk dia kata adjektif cara dan kata adjektif perasaan. Jadi sama ada dia nak menyediakan, mungkin pada Cikgu Nabil ni buat video dah memadai untuk sesi pengajaran. Okey, katakan 20 minit ulang je, tak perlukan latihan. Okey, dia akan buat latihan selepas dia balik ke sekolah semula nanti. Okey, tak ada masalah. Yang penting bahan ini disediakan dan cikgu yang relief tidak perlu mengajar apa-apa. Jadi maksudnya sesi pengajaran tersebut dijalankan dengan begitu baik. Okey, maksudnya masih dalam keadaan berkualiti, sebabnya kita sedia maklum, ya, sebab saya pun cikgu, bila kita masuk sebagai guru relief, terutamanya apabila kita dalam keadaan letih, memang tidak akan mengajar. Saya akui sendiri, saya pun pernah macam tu. Bila relief, kita tak akan mengajar. Okey, buat kerja masing-masing. Buat kerja masing-masing. Itu je nama kan. Itu je kita istilah kita yang kita berikan. Jadi, lepas ni tak ada buat kerja masing-masing dah. Okey, tengok TV. Cikgu akan pasang video. Cikgu Nabil mengajar. Jadi, tengok Cikgu Nabil mengajar, fahamkan. Nanti Cikgu Nabil akan berikan latihan. Okey, maksudnya sesi pengajaran berlaku macam biasa. Kalau Cikgu Nabil tak ada bahan ataupun tak ada video, Cikgu Nabil boleh ambil daripada mana-mana sumber. Sama ada TikTok ataupun YouTube yang ada, boleh gunakan untuk dimasukkan, berikan link kat situ untuk diguna pakai ataupun ditayangkan oleh guru relief. Okey? Baik. Jadi yang ni yang saya kaitkan dengan R&R, relief the reliever, rasanya membantu untuk mengurangkan beban guru yang biasa terbeban dengan relief. Jadi ini salah satu kaedah yang saya gunakanlah daripada idea kami untuk menjadikan bahan ataupun sumber yang ada di sekolah itu dimanfaatkan sepenuhnya mengikut hala tuju kami di Sekolah Seri Samudera ni, menjadikan digital adalah salah satu aspek utama dalam sesi pengajaran dan pengurusan. Okey? Baik. Saya rasa itu sahaja dulu untuk setakat ini, JB Samson. Okay, terima kasih JB Syarif. Saya nak ambil sikit, saya nak tengok sikit di bahagian meeting chat tu, Bibi Syaril. Okey. Ada pertanyaan daripada Cikgu Sasi. Dia tanya, Cikgu Sasi bertanyakan, sudah berapa lama sekolah JB Syaril ni melaksanakan digital, pembelajaran digital ini? Saya mula gunakan apabila masuk ke sekolah tersebut, iaitu 2021 akhir tahun. Maksudnya tak adalah 2022 saya masuk. Maksudnya saya dah mula dapatkan berapa buah televisyen. Sebab saya
JU IT, ICT. Kemudian saya suka dengan ICT ni. Jadi bila saya rasa minat saya ke situ dan saya rasa ICT ini memudahkan sesi pengajaran guru dan menarik minat murid, jadi saya fokus ke arah itu dan alhamdulillah saya dapat guru-guru yang sangat committed dan mereka tidak menolak untuk bersama dengan saya ke arah digital ni selari dengan kehendak kementerian. Jadi saya mula pada 2022 dan 2023 komplit keseluruhannya termasuklah termasuklah di Dewan pun ada, di televisyen, di bilik mesyuarat pun ada. Semuanya kita gunakan kemudahan yang ada dan digitalkan bahan-bahan untuk ditayangkan dan sesi pengajaran pun kita lebih kepada digital. Jadi maksudnya untuk melengkapkan keseluruhan tu saya ambil masa 1 tahun lah. Termasuklah nak cari sumber-sumber sumbangan. Termasuklah sumbangan-sumbangan. Banyaklah yang kita perlu cari sumbangan. Tapi mungkin saya boleh kongsikan sedikit lah idea di sini macam mana saya boleh dapat televisyen. Sebahagiannya kita boleh gunakan, kita tak tahu sebenarnya. Ada ramai penjaga yang nak menyumbang. Tetapi mereka tak tahu bagaimana mereka nak menyumbang. Sekiranya ada cikgu yang berminat nak letakkan satu televisyen dalam kelas, sebab saya nampak benda ni saya dah buat dan realistik serta boleh menjadilah ataupun boleh dapat apa yang kita nak. Kita maklumkan dalam grup kelas bahawa yang kita nak sediakan satu televisyen, tapi buatlah sedikit paperwork, sikitlah keterangan nak masuk buat satu televisyen ataupun nak letakkan satu televisyen dalam kelas supaya kelas kita lah kelas kita maksud saya ni dalam kelas. Kalau kata nak buat secara umum kelas sekolah, maksudnya guru besar akan announce. Jadi katakan nak buat nak letakkan satu televisyen dengan nilai, saya punya televisyen tu Samsung 2,200 siap pasang, 2,200 setiap kelas harga dia. Baik, katakan setiap kelas tu ambillah 30 orang. 30 orang, kita ambil 30 30 darabkan, kita buat announcement ataupun kita katakan bahawa pihak sekolah memerlukan televisyen dan memerlukan sumbangan sebanyak RM50 seorang untuk kemudahan anak-anak kita ataupun anak-anak murid. Jadi 50 darab dengan 30, dah kita ada 1,500. Kita cuma perlu top up lagi 700. Kita cuma cari beberapa sumbangan lain untuk top up bagi kelas tersebut, bagi dapatkan sebuah televisyen yang memang setakat ini saya guna sangat bagus, sangat baik dan boleh menarik minat murid. Jadi itu salah satu kaedah yang kita boleh gunakan. Okay? Baik, untuk dapat kesumbangan, selain pada sumbangan daripada ahli politik ataupun mana-mana NGO boleh, yang kita boleh dapat sebenarnya, cuma kita perlu tebal muka lah sikit. GB Samsul lah. Tebal muka biasa. Guru besar kalau tak tebal muka bukan guru besar lah. Minta sana minta sini Okey, tak tahulah tebal mana dah. Kadang-kadang kena marah juga kan. Sekolah ni dia minta macam tak ada sekolah lain nak minta. Okey. Terpaksa lah. Okey, itu yang saya nak menjawab lah soalan Cikgu Sasi. Okey. Saya tertarik chat daripada Cikgu Nur Syafiqah. Cikgu Nur Syafiqah ni dia mencadangkan ataupun dia tulis lah, mungkin dilaksanakan di sekolah beliau kot. Saya tengok sini yang dinyatakan oleh Cikgu Syafiqah tu, kita bagus murid-murid yang terlibat membantu guru boleh key in nama-nama mereka dalam SSDM, sistem sasiah diri murid ini pula. Di situ dinyatakan. Kemudian saya cuba scroll sikit dalam bahagian chat tu. Cikgu Atikah, boleh ke datang buat benchmarking? Boleh. Cikgu Syaril ni dia boleh punya. Cikgu Syaril dia kata tak apa, dia boleh. Saya tolong Boleh, jawab bagi pihak beliau. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Allah boleh. Memang Dia kita pun berkongsi. usaha-usaha ni dialu-alukan ya. Ya, betul. Kemudian sekejap lah. Kemudian tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti siaran secara Zoom ni maupun YouTube, di situ Puan Hazwani dah bagi 2 link mengenai perkongsian yang telah dilaksanakan oleh GB Syahrir yang lalu, 1Q 1R dan juga Smart TV dan Kad Biru. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para pendidik boleh klik di link yang telah diberikan oleh Puan Hazwani untuk mengikuti perkongsian GB Syahrir yang lalu lah.
Sekejap saya tengok sikit lagi GB Syahrir ada lagi perkongsian tak. Kemudian saya tengok sekejap di YouTube ada lagi perkongsian tak, ada pertanyaan tak. Ada satu ni yang daripada Cikgu Syahsi tanya, bagaimana guru-guru membahagikan masa mereka bagi membuat rakaman, editing dan sebagainya. Baik, Ha. yang ini memang kita setiap perkara yang benda kita nak buat tu perlukan pengorbanan. Ini antara pengorbanan yang saya sangat hargai lah cikgu-cikgu saya. Memang saya salute lah dengan mereka. Saya bagi tugasan dan mereka boleh jadikan apa tugasan saya tu mereka boleh buat dengan begitu committed. Dan kalau tengok waktu yang saya berikan tidak mengganggu kelas mereka, saya letakkan untuk setiap panitia. Okey, hari ini Isnin hingga Selasa, Isnin dan Selasa adalah panitia bahasa Melayu. Jadi mereka akan buat selepas waktu balik. Memang awal kita nampak membebankan, tetapi itu adalah untuk kali pertama. Mereka bila dah hasilkan banyak, jadi kita akan guna berterusan. Dia bukannya sentiasa perlu buat kan. Jadi bergantung kepada keperluan. Dan itu sebahagiannya. Jadi mengikut panitia dan guru yang terlibat akan sediakan bahan dan seterusnya buat recording di bilik rakaman. Kemudiannya yang keduanya saya juga bagi baru ni dah buat apa ladap untuk guru-guru iaitu bagaimana kita nak menghasilkan video melalui TikTok. Jadi TikTok juga mudah. Kita buat di rumah pun boleh dengan penghasilan daripada green screen dan sebagainya menggunakan TikTok. Itu juga boleh jadikan sebagai bahan. Dan sekiranya masih belum sempat untuk menyediakan banyak bahan, boleh ambil daripada video-video yang ada dalam YouTube. Jadi kita boleh pelbagaikanlah kaedah. Dia bukannya wajib untuk buat. Semua guru wajib buat. Tak, itu adalah proses. Dia proses mengambil masa yang lama sebab kita faham dengan masa guru yang agak terhad. Jadi kita tak naklah bebankan nak buat setiap minggu macam tu. Tapi itu dalam proses dari semasa ke semasa. Dan guru-guru boleh buat sendiri juga, buat rakaman di rumah untuk dijadikan sebagai video mereka sendiri dan boleh dikumpulkan. Contohnya dalam TikTok, kalau katakan dia tak ready lagi untuk berkongsi dengan orang, masukkan, dan cikgu saya semua dah ada TikTok, akaun TikTok, masukkan dalam akaun TikTok, tapi jangan publish kepada umum, simpan untuk peribadi dan gunakan link tersebut. Jadi maksudnya tak adalah setengah tu tak ready lagi, dah ada video tapi tak ready untuk kongsi dengan orang. Nanti dah ready untuk kongsi baru dia buka kepada everyone ataupun buka kepada umum. Okay? Tanya GB Syaril. Mana dia GB Syaril dah melalui dah proses pendigitalan sekolah tu lebih awal lagi lah. Kata. Kemudian saya nak kena saya buka lagi sikit lagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada yang mengikuti secara YouTube maupun pelantar Zoom. Mungkin ada beberapa soalan lagi yang ingin dikemukakan. Saya buka ruang lagi. Okay, untuk ada satu daripada Cikgu Nur Syafiqah, seorang pandu mata dapat improve MMI dan juga pengisian data SSDM, betul? Untuk SSDM memang kita ada seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada kad biru. Apa saja aktiviti yang murid buat masuk dalam dalam SSDM ni, mereka akan isi kad biru. Dan kad biru itu mereka akan letakkan dalam drawer nama guru. Murid tersebut terlibat untuk pengisian ataupun terlibat dengan amalan baik. Mereka akan isi kad biru, letak dalam drawer mengikut nama guru yang in charge. Jadi, guru tu akan ambil setiap hari dia akan ambil dan isi dalam SSDM mengikut kesesuaian masa mereka. Jadi, murid tak akan terlepas. Apa saja amalan baik yang murid buat, dia akan masukkan kad biru di dalam drawer nama guru. Kita ada 42, 43 guru termasuk saya. Setiap guru tu ada nama. Kemudian kad biru tu murid akan masukkan dalam drawer mengikut nama guru yang menyelaras ataupun guru-guru yang terlibat. Jadi guru kan ambil, waktu balik akan ambil dan isi. Kalau nak impun pun boleh impun. Dan ditetapkan setiap guru kena ada sekurang-kurangnya ada 50 amalan baik murid yang boleh dimasukkan setiap bulan kepada guru-guru. Saya cuba letakkan macam itulah. InsyaAllah sekurang-kurangnya ada amalan baik, ada pelaksanaan MMI. Jadi itu berjalan secara berterusan. Okey. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada persoalan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan selain boleh gunakan ruangan chat, juga boleh kemukakan soalan. Just klik bahagian mikrofon di Zoom tu. Kemudian tanyakan soalan
yang ingin ditanyakan kepada Tuan JB Syahril? Okey. Ada apa-apa soalan lagi? GB Rasulullah Manis nak datang. Dijemput lah. Ini kawan saya masa buat degree. Sila dijemput sangat-sangat. Dari Pahang dah ada satu bas datang itu. Okey, ada apa soalan lagi? Daripada Zoom? InsyaAllah Cikgu Atikah nak datang. InsyaAllah bagi tahu je. Jangan InsyaAllah, datang, boleh. jangan datang bulan puasa tak ada makan. Okey, JB Syahril, bagaimana kita dapat hubungi? Okey, JB Syahril masukkan type sikit di bahagian messages tu nombor telefon. Okey, boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, JB Syahril akan masukkan di bahagian chat nombor telefon beliau. Jadi mana-mana sekolah yang berminat untuk membuat lautan penanda aras ke sekolah beliau, boleh hubungi nombor telefon JB Syahril yang tertera lah, 017 9758 917. JB Syahril, SK Seri Samudra. Okey. Ada lagi tak ruang pertanyaan? JB Untuk Syahril mungkin last. untuk ladap TikTok tu, saya tak buat ladap untuk TikTok, cikgu Saya memang saya TikToker, saya ada buat bahan untuk TikTok, tetapi kemahiran saya untuk bagikan ladap tu tak. Saya cuma buat ladap tu saya jemput orang lain, sahabat saya juga yang mana yang memang mahir dalam TikTok ni. Cuma saya buka peluang kepada cikgu-cikgu saya bahawa kita boleh menghasilkan apa saja bahan, terutamanya sekarang paling mudah melalui TikTok. Kalau follow TikTok saya punya pendekatan dalam matematik. Saya akan pergi mana-mana tempat, saya akan merakam tempat tersebut sebagai tarikan dan baru saya masuk dengan konten. Okey, baru ni saya pergi ke Korea. Saya ambil beberapa tempat di Korea yang menarik. Sekurang-kurangnya itu sebenarnya JB Samsul, saya nak buat tu saya buat simple je, tetapi bila sekali tu saya pernah buat saya pergi Kashmir, ada snowfall, saya buat dan ada murid sekolah menengah yang minta saya terus buat macam tu sebab dia tak mampu nak ke sana. Dia kata dia nak suasana yang saya bawa dalam TikTok itu sentiasa ada benda-benda yang baru, tempat-tempat yang menarik. Dia nak macam tu. Jadi saya rasa itu sebagai satu inspirasi untuk saya terus buat bahan-bahan dalam TikTok berbentuk boleh kita buat apa maksudnya kita buat sambil-sambil jalan kan, jalan-jalan Ya, ya. buat TikTok, bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan buat TikTok. Jadi dapatlah beberapa tempat-tempat yang menarik dekat dalam London, dekat apa Big Ben, dekat banyaklah tempat yang saya buat itu yang menjadi inspirasi. Kadang-kadang ada yang parents bagi tahu dia kata anak saya tak tengok sangat konten cikgu. Anak saya tengok yang belakang tu. Tak apalah. Maksudnya, konten tu tak apa tengok lagi. Dia tengok yang belakang tu. Maksud di kawasan-kawasan sebut macam snowfall ke tempat-tempat menarik kan. Dia tengok tu dulu. Tapi selepas itu baru dia tengok konten. Jadi kita nak tarik murid kepada bahan-bahan yang kita sediakan. Jadi ada daripada TikTok tu pun kita boleh jadikan sebagai bahan untuk digunakan dalam R&R tadilah. Baik. Ya. Sebagai kesimpulannya, apa GB Hanson? Saya dah maklumkan awal tadi, kita mempunyai environment yang berbeza. Ada sekolah yang mempunyai kemudahan, ada sekolah yang tak ada kemudahan. Tetapi konsepnya sama, adalah mengurangkan beban guru relief. Itu adalah isu utamanya bagi supaya yang melahirkan R&R ni. Kita tak boleh sebagai pentadbir, kita tak boleh tekankan guru kita sebab kita perlukan tenaga mereka, idea mereka, apa sahaja daripada mereka, tiba-tiba kita tekankan dengan berbagai tugas tanpa tak ada solusi untuk mengurangkan beban mereka. Jadi kita kena cari. Ini salah satu kaedah untuk saya buat. Saya buat berdasarkan environment sekolah saya. Mungkin cikgu boleh gunakan konsep yang sama, mengurangkan beban, tetapi berdasarkan environment yang berbeza. Tak boleh gunakan TV sebab tak ada TV. Tak ada TV, kita boleh gunakan kaedah lain. Tetapi konsepnya masih sama, mengurangkan beban. Okey, itu saja. Cikgu Syahril, JB Syahril saya setuju. Mana dia kita perlu tengok dulu sekitaran sekolah kita tu macam mana. Gunakan sumber ataupun kekuatan yang ada di sekolah kita. Mana dia kita tidak boleh mengatakan bahawa kita kurang sesuatu tu kita tidak mampu dapat lakukan perkara tersebut. Cuma kita kena olah berdasarkan kekuatan di sekolah kita itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka lagi sekali ruang mungkin pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan terakhir.
mungkin cikgu ada mungkin ingin membuat pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Jadi kalau tiada ada apa-apa pertanyaan, saya harap tuan-tuan dan puan yang mengikuti siaran kita pada petang ini, harap isi link yang telah diberikan oleh pihak Urustia CDL. Uh, Apa ini saya maklumkan, Rustia telah memaklumkan bahawa mungkin sijil penyertaan kita pada sesi yang sebelum ini maupun pada hari mungkin agak lambat sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isi dahulu, insya-Allah sijil itu akan sampai melalui Gmail tuan-tuan sendiri. Uh, Akhir kata daripada saya, sekali lagi terima kasih Tuan JB Syaril atas perkongsian pada petang ini. Walaupun simple, tetapi ia cukup bermakna dan memberi orang kata ilham untuk macam terutama sekali macam saya lah sebagai pentadbir sekolah maupun cikgu-cikgu di sekolah lain, pentadbir-pentadbir di sekolah lain untuk kita gunakan apa yang telah dipraktikan oleh JB Syaril ini untuk kita laksanakan di sekolah kita. Jadi akhir kata, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat berbuka puasa. Okey, Wani, mungkin kita boleh buat sedikit tangkap layar. Okey, boleh. Terima kasih JB Syamsul dan Cikgu Syaril. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kamera. Kita ambil gambar beramai-ramai. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan kekal senyum. Saya akan ambil muka surat pertama dulu. Okey, kalau dah bersedia, senyum 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi, 1, 2, 3. Okey, batch kedua. Okey. Okey, semua sudah. Okey. Terima kasih Wani, terima kasih JB Syaril, terima kasih semua yang mengikuti siaran pada petang ini. Jangan lupa setiap hari Rabu siaran CDL BGB, ikuti juga siaran-siaran CDL daripada Sabah, daripada IPG maupun daripada pihak guru sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat petang. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Selamat. Terima kasih.